Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Saudara-saudara yang amat dihormati, berkaitan dengan pemilihan Parti Bersatu, disahkan satu lagi kemenangan baru. Satu lagi kredit terbaru untuk Hamzah Zainuddin yang telah menang sebagai timbalan Presiden Bersatu. Akhirnya ini satu tulisan daripada Harapan Daily, ucapan tahniah Wan Faisal kepada Mahyadin, Hamzah dibanjiri kecaman. Rupanya saudara-saudara, apa yang berlaku kepada Muhyiddin berkaitan dengan akta hasutan, berkaitan dengan kes mahkamahnya, berkaitan dengan projek Jana Wibawa. Walaupun begitu, beliau tetap dipilih sebagai Presiden Bersatu. Nah, berkaitan dengan ini, ucapan tahniah Wan Faisal kepada Muhyiddin dan Hamzah, kenapa dibanjiri kecaman? Adakah mereka tidak setuju dengan kemenangan Muhyiddin Yassin untuk menjadi presiden dan juga kemenangan Hamzah untuk menjadi timbalan presiden? Nah, saudara-saudara, ucapan tahniah daripada Ketua Angkatan Bersatu Anak Muda ataupun Armada, Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal, kepada Presiden dan Timbalan Presiden Bersatu telah dibanjiri kecaman warganet. Rata-rata dilihat mempersoal pemilihan kata memenangi yang digunakan MP Macang berkenaan dalam ucapan tersebut. Saudara-saudara, saya ingin mencari nama Azmin Ali. Di manakah beliau berada? Apakah jawatan Azmin yang terkini di dalam Bersatu? Sila komen di bawah sekiranya Anda mendapat maklumat. Sekalung tahniah buat kedua-dua ayahanda kami, YB Tan Sri Muhyiddin Yassin dan YB Datuk Seri Hamzah Zainuddin, yang masing-masing telah memenangi jawatan presiden dan timbalan presiden buat Parti Pribumi Bersatu Malaysia bagi penggal seterusnya. Semoga dengan mandat dan amanah kepimpinan baru ini, Bersatu dan PN akan terus maju ke hadapan dalam usaha menegakkan yang makruf, memerangi yang mungkar, juga memenangi hati dan sokongan rakyat, seterusnya merangkul kemenangan besar dalam PRU 16 akan datang. Pengguna X @TJ Real Joker antaranya secara sinis menasihatkan agar Wan Faisal yang juga ahli parlimen Macang untuk sebutlah betul-betul menang tanpa bertanding sebab dah susun, dah turun arahan dan sebagainya. Din kekal presiden, Hamzah naik ganti Peja, Peja turun jawatan, Azmin masuk longkang, tulisnya. Alamak, ini pasti satu berita duka cita untuk Azmin Ali. Rupanya ada yang berkata, Peja turun jawatan, Azmin masuk longkang. Paling tajam komentar daripada Boy Chan 1238. Satu ayahanda menantu lari, satu lagi ayahanda kepada anak yang sorok minyak masak subsidi. Eloklah tuh dua pengkhianat negara. Untuk rekod, Mahyadin dan Hamzah menang tanpa bertanding. Susulan masing-masing hanya satu pencalonan diterima bagi jawatan ditandingi mereka. Mahyadin mempertahankan kedudukannya sebagai presiden parti komponen PN, manakala Hamzah yang juga penyandang jawatan Setiausaha Agung pula menang sebagai timbalan presiden. Adakah dengan ini Parti Bersatu akan mendapat kekuatan yang baru atau sebaliknya yang akan berlaku? Saudara-saudara, tuan-tuan, apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, baru-baru ini terdapat satu berita ataupun satu isu yang menyebut Parti Anwar Ibrahim ataupun PKR dan juga komponen di dalam Pakatan Harapan, yaitu Parti Amanah, tidak memainkan peranan yang penting di dalam kerajaan perpaduan seperti mana kekuatan Parti AMNO dan juga Parti DAP di dalam kerajaan. Saudara-saudara, berkaitan dengan isu ataupun berkaitan dengan persoalan ini, adakah relevan untuk PKR dan Amanah tidak memainkan peranan yang penting ataupun tidak memberikan
impak kepada kerajaan perpaduan. Sedangkan Anwar Ibrahim adalah presiden PKR sendiri. Saudara-saudara, kalau benar PKR dan Amanah tidak memberikan impak yang baik kepada kerajaan, adakah beberapa pemimpin di dalam PKR ataupun Amanah akan berpaling tada? Nah, itu menjadi persoalannya. Berkaitan dengan isu ini, tulisan daripada Syahbudin bertarik 5 Oktober, PKR, jangan kecil hati dengan Nur Jazlan. Walaupun sudah berlalu, masih ramai yang bercakap mengenai teguran ahli MT UMNO Nur Jazlan Muhammad yang menyatakan PKR dan Amanah bukanlah pemain sebenar dalam politik negara ini. Apa kata kepimpinan UMNO ataupun teguran daripada ahli Majlis Tertinggi UMNO Nur Jazlan berkata PKR dan Amanah bukanlah pemain sebenar dalam politik negara ini. Adakah ini akan mengundang kepada perselisihan di antara parti UMNO dan parti PKR? Nah, itu menjadi persoalannya. Sebaliknya, kata timbalan Speaker Dewan Negara itu, UMNO, DAP, dan GPS di Sarawak adalah watak utama dalam kerajaan perpaduan yang ada sekarang. Dalam konteks permainan poker politik, hanya mereka yang benar-benar ada skill, kekuatan, dan pengalaman saja yang layak dan mampu bertahan di meja utama. Saya nak ulang semula, kata timbalan Speaker Dewan Negara itu. UMNO, DAP, GPS di Sarawak adalah watak utama dalam kerajaan perpaduan yang ada sekarang. Sedangkan, saya ulang semula, sedangkan Anwar Ibrahim adalah presiden PKR sendiri. Adakah ini akan menimbulkan ketidakpuas hati di antara pemimpin PKR bersama dengan pemimpin UMNO yaitu Nur Jazlan? Bagi saya, hanya UMNO, DAP, dan GPS saja yang boleh diibaratkan sebagai pemain poker profesional yang tahu bila nak bluff, bila nak raise, dan bila nak ambil risiko. Parti ini saja pemain sebenar dalam politik Malaysia sejak awal merdeka dulu, kata beliau. Sehubungan itu, beliau juga mengingatkan kepada PKR dan Amanah bahawa politik ini bukan sekadar berharap kepada nasib semata-mata. Dalam kerajaan perpaduan, UMNO dan DAP adalah pemain utama yang menguasai meja poker sebab kita ada kekuatan ahli penyokong dan jentera. PKR dan Amanah kena sedar, mereka tidak ada kelebihan tersebut. Jadi mereka patut tak boleh duduk di meja poker. Biarlah saya cakap terus terang, bukan setakat dalam politik di nasional, di peringkat politik di Johor pun, PKR dan Amanah kurang layak duduk semeja main poker politik. Realitinya, mereka ini hanya passengers, penumpang yang nak rebut kerusi dalam kapal terbang yang dikemudi dua pilot yaitu UMNO dan DAP. Khususnya kepada orang-orang PKR, tentu saja mereka tersinggung, melenting dan marah dengan apa yang dinyatakan Nur Jazlan kerana PM Anwar Ibrahim adalah daripada PKR. Tentulah sukar mereka menerima bahawa PKR bukan dianggap sebagai pemain utama sedangkan kerusi PM milik parti tersebut. Tetapi sebelum mahu membuka mulut dan mendongakkan, meluahkan rasa marah, lihatlah realiti dulu. Tanpa UMNO, dapatkah Anwar jadi PM? Tanpa sokongan UMNO, mungkinkah datang sokongan daripada GPS? Sekali setelah terbentuk kerajaan perpaduan, lihatlah realiti sekali lagi. Bukankah yang paling mewah menuai buah kejayaan daripada ladang kerajaan ialah UMNO, DAP, dan GPS? Tidakkah semua ini menandakan ketiga-tiga parti itu merupakan pemain utama yang memang disedar oleh Anwar sendiri? Jadi saudara-saudara, di dalam tulisan ini berkata, UMNO dan GPS juga tidak mustahil akan bekerja sama semula dengan PN sebagaimana mereka pernah bekerja sama sebelum ini jika bersama PH tidak lagi menguntungkan mereka. Kata bijak pandai, tiada musuh yang kekal dan tiada kawan sejati dalam politik. Yang kekal selama-lamanya hanyalah kepentingan pribadi. PKR dalam hal ini kenalah sentiasa sedar dan ingat diri, kata Syahbudin. Saudara-saudara, di dalam politik apa saja pun boleh berlaku. Menurut Anda, apa komen Anda?